Ketentuan perbuatan Allah. Qada, qadar. Ketentuan perbuatan Allah. Apa dia perbuatan Allah? Kena faham. Semua yang berlaku. Timbul pula tu yang berlaku di Palestin sekarang. Ialah qada azali siap dah. Yang berlaku tu qadar perbuatan Allah. Oh, kalau gitu salah kita ustaz. Oh, duduk marah ke Yahudi. Oh, timbul pula gitu. Dia katanya, kok mana pula? Salah dah kita duduk marah ke Yahudi. Marah ke Zionis. Zionis laknatullah. Dia marah apa? Qada tu kan. Kenapa nak marah? Kerjaan Tuhan. Jadi macam marah ke Tuhan pula dah kalau kita marah kepada Zionis laknatullah. Allah dia faham kok lain pula dah jadinya. Ada ni. Jadi salah kita duk marah kepada Zionis laknatullah tu. Sebab apa? Qada. Hancur tu perbuatan Allah, bukan perbuatan bung. Mati perbuatan Allah, bukan perbuatan bung. Lepas tu kenapa nak marah kepada Zionis yang duduk bung-bung tu? Sebab apa? Perbuatan Allah. Kata susah juga nak cerita. Bak pegangan. Lepas tu kata ngaji molek. Qada Allah, reda Allah. Ada ni. Dia tidak berlaziman. Itu di sisi Allah. Kita pula apabila perkara tu perkara jahat pada zahir, memang hakikinya qada qadar. Perkara jahat pada zahir itu datang dari manusia, walaupun Allah yang qada qadar, tapi Allah tidak reda. Allah tidak reda. Kenapa Allah qada kan? Kenapa Allah qadarkan? Yang Allah tak reda. Ini kan kita ahli sunnah wal jemaah. Qada qadar dengan reda Allah dia tak bersekali. Kalau sini pula satu hal pula, banyak pekat lagi lah dikena tu. Kena betul bab akidah, patut betul pula bab syariat zahir, syariat batin. Itu di sisi Allah. Di sisi kita pula ni, sebagai hamba yang menuruti perintah Allah, apa yang Allah perintah kepada kita bila berlaku satu-satu kejahatan? Allah perintah kepada kita cegah. Allah perintah kepada kita mana apa? Kena cegah, kena marah, kena benci, kena tentang akan kejahatan yang berlaku yang sebenarnya qada betul. Pegangan. Hak syariat zahirnya kita kena zahirkan kemarahan. Kita kalau boleh upaya lawan, kita kena lawan. Lepas tu dari segi batin pula, kita sabar, kita reda atas ujian yang berlaku. Tapi hak zahirnya kena lawan, kena menzahirkan kebencian, kemarahan. Tiba-tiba dah kalau gitu kok di Palestin berlaku, di Palestin itu perbuatan Allah, jadi kita marah kepada Zionis, itu dia tahu pula kitanya seolah-olah marah ke Tuhan. Kok mana pula dia faham? Yang aku belajar ni. Tapi molek kok dia tanya gitu. Mungkinlah masa kita cerita perkara jahat, perbuatan Allah tu tak pergi lanjut lagi macam mana, itu pegangan. Tapi dari segi syariatnya, perkara yang jahat kita wajib kena cegah. Wajib cegah pula. Lah kita cegah apa? Cegah kejahatan. Kejahatan mari mana? Kejahatan mari daripada qada qadar. Jadi kita nak cegah Tuhan. Pada ni ngaruh pula timbul situ. Dah nak cegah apa? Perkara jahat. Kejahat mari mana? Qada qadar. Kita nak cegah siapa? Cegah Allah. Gitu. Bagaimana? Kita musing malam ni. Musing malam ni. Dia tak boleh konsep bab pegangan ni. Tak boleh konsep bab pegangan. Timbul pelik-pelik, duk mikir, Allah, ke salah susun. Cerita dah habis. Dah sampai ke Allah.
Marah ke Zionis tu salah pula jadinya. Tahu, Ustaz tahu. Tanya kemudian, Ustaz adik, kita duk marah-marah Zionis ni salah kita marah Zionis kalau gitu. Kenapa pula? Bukan Zionis yang buat. Kan Allah belaka yang buat kan. Kenapa nak marah kepada Zionis? Zionis itu makhluk lemah, tak ada perbuatan. Yang berlaku perbuatan Allah. Kalau marah-marah ke Allah Ta'ala jadinya. Salah marah gitu dah Ustaz. Tak boleh gitu. Itu bab zahir. Sebab dia tanya kalau dia balik kapur bawa buah tu. Mu mengaji mana karut orang duk marah ke Zionis. Mu mari marah. Marah pula pada orang marah Zionis. Mengaji mana letak atas tukang mengajar kat rebah tukang mengajar. Rebah tukang mengajarnya. Pegangan bab pegangan. Satu bab syarat zahir. Kita buat kalau kata benda mungkar, kita wajib cegah. Mungkar tu mari mana tu? Qada siap dah azali. Mungkar tu siapa buat tu? Allah yang buat. Lepas tu kita nak cegah perbuatan Allah. Kalau kita nak balik pada hakikat, siapa kita nak cegah perbuatan Allah? Tu kita cegah. Cegah kita tu perbuatan Allah. Kalau nak main ke hakikat, mungkar yang berlaku perbuatan Allah, kita pun mencegah. Mencegah tu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Sudahlah. Tak gitu je. Tapi jangan bab syariat jangan tinggal. Bab syariat jangan tinggal. Dari segi syariatnya menyandarkan kejahatan-kejahatan tu kepada manusia. Zionis yang jahat, Zionis laknatullah yang jahat, sandar pada mereka. Itu zahir. Pegang kita tetap dah sekalian qada-qada. Jadi perbuatan Allah mana pun tak tahu. Kemudian apabila perbuatan Allah kau tak boleh marah dah lah kita ni. Kalau kita kau pergi kong kepala lah. Jangan marah. Kong kepala. Kemana? Kong. Bagaimana? Sekeh. Lekuk. Lekuk apa? Ni, apa apa? Ni. Apa apa? Lekong. Lekong gitulah. Kita kau mudahlah. Kong kepala. Jangan marah. Allah buat. Kisinya je pas sekali tampar pula. Jangan marah. Allah buat. Lepas tu rajang pula. Jangan marah. Allah buat. Syariat duduk mana? Mana hakikat duduk dalam belaka? Syariat duduk mana? Itu usaha kita berpegang duduk di mana? Akhirnya jadi kafir zindik kalau menafikan syariat. Jadi kafir zindik lah. Tak ada hukum dah. Orang ni boleh buat orang ni boleh buat orang ni. Tak boleh marah. Perbuatan Allah. Pada ni. Akhir menafikan syariat tu pada kafir zindik. Itu bahaya. Jagalah bab pegangan. Hak zahir lah. Tapi mujur jugalah timbul soalan gitu. Jadi tak selesai cerita. Saya jadi gitulah. Nak cerita ceritanya di sisi Allah. Qada dengan redha Allah, tidak berlaziman. Di sisi kita pula, kita wajib suruh makruf, kita wajib cegah mungkar. Walaupun makruf tersebut tidak diqadakan Allah pada seseorang. Kita diwajibkan suruh makruf, kita pun suruh belajar, suruh semayang. Walaupun di sisi Allah, Allah tidak mengqadakan dia belajar di semayang. Allah Subhanahu wa taala diperintah seru ini kepada agama Islam. Seru kepada Abu Talib tu sampai kelas nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam seru lagi. Tapi qada azali telah menentukan Abu Talib tak akan beriman sampai ke mati. Tapi dari sisi zahirnya Nabi diperintah seru. Kafir Mekah, Abu Jahal ke Abu Lahab ke, Nabi diperintahkan seru. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Kata oleh ya Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ni utusan Allah kepada kamu sekaliannya.
Asal kamu ni siapa ni? Kafir Mekah lah asal dia. Di hujung ayat tu, fa aminu billahi wa rasulih, maka hendaklah kamu semua manusia beriman dengan Allah dan Rasul. Tuan perintah Nabi seru pada puak-puak kafir Mekah ni, berimanlah kamu kesemuanya dengan Allah dan Rasul. Tapi kafir Mekah 13 tahun, berapa ratus orang je beriman. Mana Allah tidak kehendak pun beriman, tapi Allah perintah kepada Nabi, seru pada manusia, pada kafir Mekah supaya beriman. Allah perintah supaya seru pada keimanan, tapi Allah tidak menentukan keimanan. Itu hakikat dia. Hak ni masalah tak boleh terima. Jadi sia-sia. Jadi sia-sialah. Seru kepada beriman, tapi Allah tidak qadakkan beriman. Lepas tu macam mana Mu'tazilahnya? Seru pada beriman, dia tidak beriman, bukan Allah qadakkan, dia sendiri. Ni Mu'tazilah. Kalaulah seru kepada beriman, di masa yang sama Allah tidak qadakkan beriman, jadi mainan orang panggil. Seru kepada perkara yang tidak akan berlaku. Sebab Allah telah mengqadakkan kepada azab. Puak kafir Mekah ni ratus-ratus saja beriman, yang ramainya tidak beriman. Tapi 13 tahun Nabi diperintahkan dakwah. Jadi Allah Ta'ala perintah Rasul ni buat kerja sia-sia, kata Mu'tazilah. Sebab apa? Buat kerja dakwah pada orang Mekah yang Allah qadakkan tidak beriman. Kata Mu'tazilah, pegang macam mana? Masalah pegang orang kafir Mekah tidak beriman, bukan Allah yang qadakkan. Kemudian kita diperintah pula cegah kemungkaran. Kita diperintah cegah kemungkaran. Tapi Allah telah mengqadakkan pada azal kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, Allah qadakkan, dia tak akan berhenti pun kemungkaran. Tapi kita diperintah cegah. Dia bermain-main juga. Ini Mu'tazilah. Akal dia logik. Kalau tak kemas sini memang makan di Mu'tazilah lah. Kenapa Allah perintah suruh pada kebajikan? Tapi dia pasal kekal kejahatan, bukan qada Allah. Sebab tu Allah perintah kita seru. Sebab kekal kepada kejahatan, bukan qada Allah. Seru kepada kebaikan, kepada orang yang Allah qadakkan kekal kejahatan. Jadi seruan tu jadi apa? Diseru, diperintah, diwajibkan kita cegah kemungkaran. Yang kemungkaran tu yang Allah qadakkan tidak akan berhenti merekanya, tapi kita tetap diwajibkan cegah. Jadi bukan panggil sia-sia. Akal. Ini Mu'tazilah, dia tolak. Orang yang tidak beriman, orang yang melakukan maksiat, orang yang mengekalkan kufur, orang yang mengekalkan maksiat, bukan qada Allah. Allah tidak menentukan diri sendiri. Itu Mu'tazilah. Jadi letak ahli sunnah tu. Jadi nampak payah tu. Faham. Tiba-tiba jadi gitu pula. Faham mula-mula. Tarik. Tak nampak pula dah. Tadi lah. Kufur kepada Allah, perbuatan Allah. Derhaka kepada Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah jadikan kufur kepada Allah. Perbuatan Allah jadikan derhaka kepada Allah. Gimana? Tu kata kalau sini rasa macam tak boleh nak turun, tu kena hidup pondoklah sekejap. Mana kalau kita kata kena masuk khusyuk, kena masuk pemulihan. Ini berat, tak lepas ini berat. Ini permulaan agama ni, ma'rifatullah ni. Ini rukun iman yang ke-6. Sama juga Iblis kafir tu. Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam AS. Iblis sombong, iblis kafir. Iblis enggan sujud kepada Adam, itulah perbuatan Allah. Iblis sombong, itulah perbuatan Allah. Iblis kufur kepada Allah, itulah perbuatan Allah. Ni kerja iblis ni sampai kiamat, duduk goda anak Adam, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Godaan syaitan, godaan iblis, godaan nafsu, godaan dunia hanya pada zahir.
wa imma iblis, wa imma syaitan, wa imma nafsu, wa imma dunia. Makhluk tak boleh bekas sama sekali. Yang berlaku ni keesaan Allah pada perbuatan. Tapi kita cakap zahirnya godaan syaitan, godaan iblis, iblis laknatullah. Tapi apa yang berlaku? Iblis kufur kepada Allah, iblis lawan Allah Ta'ala, iblis goda anak Adam. Itulah qadar perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Ni panggil sekalian qada qadar ni. Yang berlaku di bumi, di langit, qada qadar. Yang berlaku di dunia, di akhirah, qada qadar. Dahulu saya bicara bab perbuatan malaikat. Perbuatan malaikat pun qada qadar. Ada orang belajar lama dah sifat 20. Lamalah. Memang kelek kita. Memang guru kelek kita. Memang berbelah-belah tahun dah dia main dengan kita. Dia dengan kita ni belah-belah tahun. Pergi kepada yang berlaku pada malaikat, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dah kan malaikat. Wahyu pun malaikat yang turunkan. Rezeki malaikat yang turunkan. Hujan malaikat yang turunkan. Kebaikan kejahatan malaikat yang catat. Tiup roh, cabut roh malaikat juga. Hak duduk soal dalam alam barzah malaikat juga. Duk jaga syurga malaikat juga. Duk jaga neraka malaikat juga. Itu hanya pada zahir. Hakikinya sekalian qada qadar. Keesaan Allah pada perbuatan. Malaikat hamba Allah. Malaikat ibadur rahman, hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Hamba lemah. Malaikat bukan tuan. Allah Rabbil Alamin. Allah je tuan. Malaikat sama macam manusia. Wa imam manusia tu nabi-nabi rasul sekalipun, semuanya hamba Allah, hamba lemah. Semua perbuatan yang berlaku mari daripada tuan. Siapa tuan? Rabbil Alamin. Allah Rabbil Alamin. Ustaz, malaikat ni kan makhluk yang istimewa. Betul lah, makhluk istimewa. Malaikat ada tugas yang tersendiri lah. Tak kena Tuhan gitu. Ni kalik kita ni. Dia sandok, saya pun sandok. Siapa sandok? Dia sandok, saya pun pening dah. Belajar selama ni. Yelah Ustaz, makhluk tak ada bekas. Dah yelah makhluk tak ada bekas. Tapi malaikat tak ada tapi-tapi lah. Dok dicakap makhluk tak ada bekas. Makhluk tak ada bekas. Dan malaikat bukan makhluk. Itulah Ustaz, malaikat makhluk. Tapi saya ingat ke dok masuk malaikat. Sebab malaikat ni makhluk. Maksud makhluk mana? Makhluk penolong Allah lawan kali. Kata dok kena Tuhan ni. Tak kenal Allah sebagai ilah, tak kenal Allah sebagai Rabb. Ilah istighna iftikar. Istighna Allah macam mana kalau Allah perlu kepada malaikat? Faham tak? Jadi pergi pada malaikat, pergi pada syaitan, pergi pada iblis. Jadi keliru balik. Ada. Itulah kena belajar molek. Susun belajar molek. Kemudian belajar ni kewajipan yang ijma' ulama. Kena sabar molek dalam belajar. Kemudian sabar pula atas istiqamah ta'at zahir ta'at batin. Kena belajar molek, sabar atas belajar fadhil empekah dan tasawuf. Orang kata apa pun biar orang nak kata lah. Sabar. Sabar pada belajar. Hak paling besarnya sabar pada amal zahir batin. Hak Rabbunallah tu hak permulaan. Hak Rabbunallah ni hak permulaan. Sumastaqamu wala pergi pada istiqamah ta'at zahir ta'at batin. Tapi nak sabar tangan ni sabarlah. Ni kesabaran. Nak sabar tangan ni. Siapa tangan ni kau? Barulah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ni barulah tak ada langsung dah kedua cerita ketakutan. Malaikat akan turun pula di ayat yang lain. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun no.
Itu malaikat turun. Hak ni diseru pula dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ni seruang ni dekat nak mati. Dapat seruang seumpama dekat nak mati. Asyik dengan seruang yang seumpama ni, sakaratul maut, kesakitan ketika nak mati, mereka tidak akan merasai dah. Mereka tidak akan merasai dah. Malaikat turun dalam ayat yang saya baca tadilah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembira kamu dengan syurga yang dijanjikan bagi kamu, yang dicadang disediakan bagi kamu. Atau malaikat dah. Ni seruan pula ni. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi apabila dapat seruan yang seumpama ni, roh ni dalam keadaan asyik, roh ni dalam keadaan alah, mari seruan yang seumpama ni, maka kesakitan ketika sakaratul maut mereka tidak akan rasa. Tapi nak siapa dapat seruan yang seumpama ni, seruan yang menunjukkan atas kehormatan dan kemuliaan, itulah kena duduk pangkat sabar yang pertama. Nak sampai pangkat yang pertama tu kena kekal dengan sabar, kena mujahadah masa lama dengan sabar. Sabar atas kewajipan, sabar atas meninggalkan maksiat, sabar atas ujian musibah daripada Allah. Naik setengah lagi, sabar yang sunat, sabar atas taat-taat yang sunat pula, sabar atas meninggalkan perkara yang makruh, sabar atas meninggalkan perkara khilaful aula, sabar atas meninggalkan perkara haram yang berlebih-lebihan. Duduk tangga ni. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah olehmu, ni seruan kepada roh yang mutmainnah. Kembali olehmu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala. Nafsu yang radiyah, nafsu yang redha dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi meredai, diredai pada sisi Allah, mardiyah, diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab amal engkau. Ini seruan, ini seru adalah ia pada ketika mati. Seruan ni pada ketika mati. Adapun pada hari kiamat pula, maka diserukan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya masuk olehmu. Ditadak maka dah. Ada tak maka? Tak ada. Kalau fadkhuli itu maka masuk olehmu. Artinya masuk olehmu. Masuk olehmu ni pun kembali kepada roh yang sentosa tadi, ke dalam tubuh hamba-Ku. Ni dia hari kiamat. Mana hari kiamat? Selepas daripada tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan, maka dikembalikan roh kepada jasad. Fadkhuli fi ibadi, masuk olehmu wahai roh yang sentosa ke dalam tubuh hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan masuk olehmu ke dalam syurga-Ku. Ni pada hari kiamat pula. Ada ni disuruh pada roh yang mutmainnah sampai kepada nafsu radiyah mardiyah, nafsu yang redha, yang dengan kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, mardiyah, yang diredai pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak tapatan gening, sabar pangkat yang pertama.
Tapi kalau Rabbunallah pun tak lepas, tu tadilah, kiralah macam mana pun tak lepas hak Rabbunallah, hak bab keesaan pada perbuatan tak lepas. Hak tu kena beradak dengan guru secara muzakarah dah. Dia tak jadi dah, duk dengar gitu tak jadi. Kena jumpa dengan guru, nak tahu satu. Nak comel lagi, hidup pondok lah sekejap, tak lama pun dia belajar betul-betul. Wa amal ibadah, mana alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Allah sebagai Rabb, tauhid rububiyah, apa makna dia? Tidak berpegang dengan Rabbil alamin, bukan tu semayang tidak terima. Walaupun Fatihah tu comel sekalipun, Fatihah tu akan laknat orang yang membaca. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rabbunallah tu tak lepas. Sumastaqamu, barulah pergi kepada istiqamah atas ta'at zahir batin, kemah ilmu fadha'il fiqh tasawuf. Tapi semua tu syarat dia adalah kesabaran. Kena sabar sungguh-sungguh, kena kekalkan sabar, kena mujahadah lama untuk kekalkan kesabaran. Ilmu amal, sabar atas ilmu amal. Kita lama dah sabar dengan ilmu dunia, tekung dengan ilmu dunia, siang malam dengan ilmu dunia. Kalau tak sabar tak akan berjaya. Sabar lama dah dengan ilmu dunia. Ini ilmu akhirah, penentuan hari akhirah kita. Sekadar fardu ain je, bukan ada alim macam kuda, fardu ain je. Sabar pada ilmu, sabar pada amal. Kerjaan dunia macam-macam kerjaan dunia dah buat, kerjaan akhirat pula. Ilmu agama, ilmu akhirat, amal agama, amal akhirah. Ilmu amal, dua tu ialah ilmu amal. Dua permata dalam agama. Fikir, mazali kata fikir ilmu amal, cakap ilmu amal, nasihat ilmu amal. Dia gitu ya. Fikir ilmu amal, nasihat ilmu amal. Dua permata mazali kata dalam agama, ilmu dengan amal. Tapi nak capai situ dia kena sabar, kena kekalkan sabar, kena mujahadah akan sabar dalam masa yang lama. Dan yang kedua, pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menjuru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menjuru kepada agama. Ini pangkat yang paling rendah sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil